Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jom sama-sama kita bincangkan berkenaan dengan takwa itu. Apakah pengertian takwa? Takwa berasal daripada perkataan bahasa Arab yang memberi makna satu perisai ataupun perlindungan. Waqa yaqi al-wiqayah. Al-wiqayah bermakna satu benteng ataupun satu perisai yang menahan diri daripada bahaya. Maka at-taqwa adalah satu perbuatan ataupun satu sifat yang ada di dalam diri manusia yang mampu memberikan satu perlindungan daripada bahaya-bahaya yang diancam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia juga menjadi satu benteng kekuatan untuk meneruskan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa libasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik untuk melindungi diri kamu ataupun menjamin keselamatan kamu. Pernah satu hari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, apakah yang kamu boleh jelaskan tentang pengertian takwa? Takwa ini macam mana wahai Ubay? Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan melontarkan satu persoalan. Wahai Umar radhiyallahu anhu, pernah tak satu ketika kamu melalui jalan yang penuh dengan duri-duri? Ataupun cuba bayangkan kamu melalui jalan yang penuh dengan duri-duri. Maka apa yang kamu lakukan? Macam mana kamu lalui jalan-jalan yang seperti itu? Maka jawab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sudah tentu saya akan laluinya dengan perasaan berhati-hati. Saya akan pastikan di mana ada duri, saya tak akan pijak. Ataupun saya laluinya dengan melihat dengan teliti di manakah tapak-tapak yang selamat untuk saya jejaki. Sudah tentu begitu kan? Kalau kita lalu satu tempat yang penuh duri, takkan kita nak redah saja. Sudah tentu kita lihat, kita perhati di mana yang sesuai untuk kita berpijak. Ataupun kita masuk dalam hutan sebagai contohnya, yang penuh dengan akar-akar kayu berselirat di depan kita, takkan kita nak melalui dengan meredah saja. Sudah tentu kita akan terjatuh atau tersadung. Sudah tentu kita melihat, kita berpegang dan berpaut dengan sesuai dengan tempat yang sesuai, dan kita berpijak dengan langkah-langkah yang selamat, yang kita pastikan ia selamat. Maka beginilah gambaran takwa. Ketika mana takwa sudah ada di dalam diri seseorang manusia itu, menjadikan orang itu berhati-hati di dalam setiap tindak tanduknya. Pertimbangan-pertimbangan yang dia nak buat ketika mana dia nak melakukan sesuatu, dia mesti pertimbangkan di atas dasar apa yang Allah suruh, apa yang Allah redha, bagaimana Allah melarang, bagaimana Allah murka. Pertimbangannya bukan sekadar timbang taranya pandangan manusia, tidak, akan tetapi dia melihat apa yang Allah pandang, Allah nak apa daripada perbuatan saya. Maka apabila seseorang itu ada takwa di dalam hatinya, contohnya ketika mana seseorang itu bekerja, bila kita bekerja, sudah tentu pekerjaan kita itu kita pastikan pekerjaan yang halal, pekerjaan yang boleh membawa kita bukan sekadar untuk dapat habuan ataupun ganjaran di dunia, tetapi ia meraih keredaan Allah, suka dengan pekerjaan kita. Macam mana contoh Allah suka dengan pekerjaan kita? Contohnya, kita bekerja, apa tujuan utama kita bekerja? Sudah tentu semua ataupun umum akan jawab, kita bekerja untuk mendapatkan rezeki untuk kita makan, rezeki ataupun dapat gaji untuk kita sediakan sesuatu keperluan untuk anak dan isteri kita. Sudah tentu takkan ada orang yang bekerja tanpa ada gaji ataupun tanpa ada habuan. Sudah tentu cari kerja untuk dapatkan habuan tersebut. Bukankah kerja untuk mendapatkan habuan itu diperintahkan oleh Allah? Jawapannya ya. Kerana Allah memerintahkan kita mencari nafkah untuk keluarga, maka kita akan pastikan kerja kita yang kita nak suapkan rezeki hasil daripada kerja kita ini kepada anak dan isteri kita, kita akan pastikan ia adalah pekerjaan yang halal, tidak terlibat dengan perkara-perkara yang samar-samar, sama ada halal ke haram,
ataupun terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang ada haram di dalamnya, sudah tentu kita akan menjauhkan diri daripada pekerjaan tersebut. Contoh, seseorang yang bekerja di tempat yang mana tidak ada ruang untuk dia melakukan solat ataupun menunaikan solat, majikannya tak bagi dia solat. Adakah ini satu pekerjaan yang kondusif kepada dia ketika mana dia melibatkan perasaan takwa kepada Allah? Sudah tentu dia tak selesa. Contohnya, dia nak jadi tukang masak di satu tempat yang mana bila masaknya tadi nak berhenti berehat untuk solat, majikan tak bagi. Mungkin ada. Ataupun di tempat-tempat yang mana tidak dibenarkan untuk melaksanakan solat, majikannya tidak mesra dengan perbuatan melaksanakan solat. Maka sudah tentu pertimbangan iman kita menyatakan bahawa pekerjaan ini pekerjaan tak sesuai dengan saya sebab tak kondusif untuk saya melakukan ketaatan kepada Allah, sebagai contohnya solat. Ataupun bekerja di satu tempat yang mana terlibat seseorang itu dengan perbuatan ataupun kerja-kerja, tugas-tugas yang haram. Sebagai contohnya, kerja di satu tempat ataupun kedai-kedai yang mana ada di dalamnya tugas mengangkat arak-arak untuk disusun di rak-raknya. Maka sudah tentu kita katakan, walaupun pekerjaan asasnya adalah pekerjaan yang harus, yang dibolehkan, akan tetapi mengandungi aktiviti ataupun tugas-tugas yang haram, yang mana Nabi SAW melaknat orang-orang yang terlibat dengan penyediaan arak, penjualan arak, pembelian arak dan sebagainya. Maka sudah tentu bila takwa ada dalam hati dia, dia pertimbangkan, adakah sesuai pekerjaan seperti ini untuk saya? Adakah kondusif iman saya ketika mana saya nak melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan, tiba-tiba saya terpaksa buat perbuatan-perbuatan yang Allah benci dan Allah larang. Maka sudah tentu dia akan berusaha untuk keluar daripada keadaan itu, mencari alternatif yang lain di dalam pekerjaannya. Maka ini adalah takwa. Sebagai contoh apabila kita melakukan sesuatu kerja sebagai pekerja, kita ada janji dengan majikan tentang bagaimana skop kerja kita, bagaimana bidang tugas kita, apa yang kita kena buat, berapa jam kita bekerja, kita tak boleh lebih ataupun tak boleh kurang daripada itu dan ini. Maka orang-orang yang ada takwa, dia nak pastikan rezekinya halal dan keberkatannya sentiasa melimpah ruah, maka dia akan menjaga setiap tugas-tugasnya melaksanakan dengan baik, menjaga masa-masa yang ditetapkan dengan baik, dan menjadi seorang pekerja yang cemerlang, bukan semata-mata kerana majikannya, tetapi kerana Allah memerintahkan. Maka pertimbangan itu datang daripada takwa. Dan contoh-contoh yang lain juga, apabila takwa ini menjadi perisai kepada diri kita, insya-Allah setiap amalan dan perbuatan kita dipertimbangkan dengan neraca iman dan takwa tadi. Mudah-mudahan kita dapat memprosesnya di dalam bulan ini, bulan Ramadan, bulan melatih takwa. Maka pastikan setiap perbuatan dan amalan kita ada elemen peningkatan takwa, ada objektif untuk meningkatkan takwa, dan ada objektif untuk mencapai makam ataupun kedudukan orang-orang yang bertakwa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.